Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita pada malam ini adalah merupakan seorang ejen takaful, iaitu saudara Arham. Agenda pada malam ini kami ingin mengetahui mengenai isu semasa ataupun perkembangan mengenai takaful di Malaysia. Seterusnya saya mempersilakan saudara Syakir untuk mempertanyakan soalan kepada saudara Arham. Silakan. Baik, terima kasih saudara Aulia Amin. Saya akan menanyakan beberapa soalan kepada saudara Arham. Antaranya soalan yang pertama, sejarah berkaitan dengan sejarah dan perkembangan takaful. Dia soalan ni more to explain about career development. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Syakir atas soalan yang begitu bernas dan daripada orang yang begitu cerdik pandai. Jadi mengenai jawapan kepada saudara Syakir yang telah diajukan kepada saya sebentar tadi, untuk pengertian takaful ini seperti mana yang kita tahu, ramai rata orang memahami takaful ini adalah sebagai insurans. Jadi kalau sebagai contohnya, kalau sebab saya ejen takaful, jadi apabila saya berjumpa dengan orang yang tak mengetahui tentang yang tidak tahu menahu tentang takaful ni, bila saya bercakap tentang takaful, mereka pasti akan bertanya, takaful tu apa? Jadi kalau sebut takaful, mereka tak familiar. Jadi bila kita sebut je insurans, jadi mereka akan tahu. Jadi boleh nak ditakrifkan takaful sebagai insurans dari segi makna kasar. Tapi dari makna yang lebih spesifik, takaful ini tidak boleh didefinisikan sebagai insurans. Kerana insurans ni adalah more kepada konvensional. Tapi takaful ini pula adalah merupakan more kepada Islamik. Jadi mesti orang tanya, adakah penting untuk kita membezakan konvensional dan Islamik ni? Seperti mana yang kalau kita tahu, kita sudah semestinya kita dalam sesi interview ini adalah semuanya berakidah yang sama, iaitu satu agama yang sama, agama Islam dan akidah sunnah wal jamaah. Jadi kita berpegang untuk mengambil sesuatu yang dihalalkan dan meninggal sesuatu yang haram. Jadi jelas pakar kewangan di Malaysia ini telah membahagikan bahawa insurans itu adalah merupakan satu yang konvensional dan takaful ini dikategorikan sebagai Islamik. Jadi bagaimana takaful itu dikatakan Islamik? Jadi secara jelasnya saya tak nak terangkan melalui slide, tapi saya nak bagi pengertian secara orang kata mudah faham. Jadi okey, takaful ni seperti mana yang kita tahu adalah daripada bahasa Arab yang memberi maksud jaminan. Jadi jaminan ini bermaksud seperti mana saya bagi contoh, pembayar takaful. Pembayar takaful ni ramai, maksudnya mungkinlah kita dalam ni kita ada 6 orang. Jadi 6 orang ni kita beri contoh sebagai pembayar takaful, pencarum. Pencarum, tak boleh dikategorikan sebagai pembayar tapi sebagai pencarum. Okey, kita 6 orang ni dikategorikan sebagai pencarum, mencarum di dalam satu tabung yang sama. Okey. Apabila kita mencarum di dalam tabung yang sama, sekiranya salah satu daripada kita ditimpa musibah yang mana dipersetujui pada awal kita setuju untuk terima takaful tu, contohnya seperti kematian. Dan bila kematian ini kita dipanggilkan sebagai hibah. Dan sekiranya salah satu daripada kita ni mengalami kematian, jadi duit yang sebagai hibah ni adalah diambil daripada tabung takaful yang kita carum tadi. Jadi
istilah di sini dipanggil sebagai takaful iaitu tolong menolong. Faham. Jadi ada orang kata takaful ni sebenarnya adalah satu sia-sia. Tapi saya nak tegaskan di sini takaful ini adalah bukan satu perkara yang sia-sia kerana takaful ni juga adalah merupakan salah satu cara untuk kita melakukan ibadah bersedekah. Mesti orang tanya macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan ibadah bersedekah ni? Ibadah yang bersedekah ni adalah dimaksudkan apabila contoh saudara Syakir saudara Syakir mencarum di dalam tabung takaful tadi. Tiba salah satu daripada kita, contohlah saya, mengalami kematian. Okey, mengalami kematian dan pewaris saya akan menerima hibah. Jadi Syakir tidak mengalami kematian, tapi duit yang Syakir carum tu akan digunakan, akan dihibahkan kepada waris saya. Jadi walaupun Syakir tidak mendapat manfaat, tetapi Syakir telah melakukan amal sedekah. Itulah yang dimaksudkan amal sedekah dalam takaful. Jadi bercakap mengenai career development dalam takaful ni, seperti yang mana yang kita tahu, banyak ataupun orang kata begitu banyaklah pilihan syarikat takaful yang berdaftar di Malaysia ni. Jadi seperti saya sendiri pun, saya daripada syarikat takaful yang bernama FWD Takaful. Kita ada Prudential, Zurich, kita ada uh, AIA dan sebagainya. Jadi apa yang saya boleh cakap mengenai career development takaful sebagai ejen takaful ni adalah kalau kita lihat rata-rata mereka yang tidak expert mengenai career development ini akan menganggap remeh tentang ejen takaful. Tapi sebenarnya ejen takaful ini adalah merupakan satu career yang sangat orang kata berguna, yang mana career development ni sebagai ejen takaful ni sangat penting kerana untuk memastikan bahawa institusi ataupun sistem takaful ini tidak luput ataupun tidak dilupai oleh masyarakat kita. Jadi sebagai ejen takaful adalah sangat penting untuk kita memastikan bahawa masyarakat di luar sana faham apa erti itu takaful dan apa kepentingan untuk adanya takaful. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk soalan pertama daripada pihak saudara Syakir. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Arham. Jawapan yang sangat orang panggil tu jelas. Jawapan yang sangat jelas dan mudah untuk difahami. Jadi sebenarnya takaful ni bermaksud dia jaminan. Seperti apa yang saudara Arham cakap tadilah. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Apakah cabaran yang dihadapi dalam bidang takaful semasa karier anda? Cabaran yang anda hadapi. Okey, terima kasih kepada saudara Dipersilakan. Syakir. Terima kasih kepada saudara Syakir atas soalan yang telah diajukan kepada saya. Bercakap mengenai cabaran, sudah tentu dalam kehidupan, tidak khususnya kepada ejen takaful sahaja, setiap dalam kehidupan manusia pasti akan ada cabaran dan dugaan. Dan dalam bidang ejen takaful ini juga tidak terlepas daripada cabaran dan dugaan. Jadi disebabkan saya berada dalam bidang takaful ini, saya lebih tahu apa cabaran yang saya hadapi dalam. Jadi ada cabaran dugaan yang saya alami dalam bidang takaful ni. Yang pertama yang saya boleh cakap adalah mengenai memberi kefahaman kepada masyarakat tentang takaful. Sebab kalau kita tahu masyarakat menganggap bahawa takaful ini adalah merupakan satu perkara yang sia-sia. Kerana mereka menganggap takaful ini tidak memberi manfaat dan tidak nampak apa manfaat tu dalam bentuk fizikal. Okay. Jadi dan rata-rata mereka yang menyesal ataupun bersedih
mendapatkan takaful ni adalah apabila mereka sudah tidak layak untuk mendapatkan takaful. Jadi cabaran kita di sini sebagai ejen takaful adalah memberi penerangan kepada mereka, memberi penjelasan kepada mereka bahawa mengapa pentingnya untuk mengambil takaful ketika mereka masih lagi layak. Apa yang dimaksudkan dengan tidak layak untuk memiliki takafulnya? Yang pertama, seperti mana yang kita tahu, matilah. Kalau dah mati macam mana nak ada takaful, kan? Yang kedua, sakit. Sakit. Contoh, saya bagi contoh. Ada klien saya yang mana menghidap penyakit, dia bukan penyakit kronik tapi dia ada darah tinggi. Dia ada, dia macam obes, kategori obes. Jadi apabila saya cuba juga untuk submit. Bila saya submit application tu, maksudnya cuba submit untuk polisi, dia nak apply, saya cuba dan lepas tu klien saya tu kena pergi medical check up. Okey, medical check up ni maksudnya pergi kepada klinik yang telah dilantik lah. Jadi apabila klien saya telah pergi klinik tersebut dan apa ni, ada sesi interview lah. Ada medical check up, check dia punya BMI, check dia punya tekanan darah dan sebagainya. Jadi selepas beberapa hari keluar keputusan dan menyatakan bahawa klien saya tak layak disebabkan atas faktor-faktor yang tertentu. Jadi seperti mana yang kalau kita tahu klien saya yang tu ada penyakit darah tinggi, maksudnya ada darah tinggi. Jadi apatah lagi mereka yang menghidap penyakit-penyakit yang kronik. Sudah tentulah masih juga tidak layak untuk apply takaful ni. Jadi cabaran saya, bagi saya cabaran adalah sangat penting, cabaran yang sangat besar bagi saya untuk memahamkan masyarakat di luar sana kenapa pentingnya untuk ambil takaful ni. Okey, yang kedua cabaran yang saya boleh cakap adalah uh, kata apa ni, up and down, maksudnya istiqomah lah. Apa ni orang kata, uh, berterusan. Maksudnya sebab kita niat kita adalah membantu orang. Jadi apabila kita biasalah kalau dalam bukan dalam bidang takaful pun orang cakap dalam bidang sales ni, dia akan ada rejection. Rejection. Bila cakap tentang rejection ni, yalah siapa tak sedih. Kan kalau kita putus cinta pun, ditolak cinta pun pasti kita akan sedih. Tak begitu saudara Syakir? Saudara Syakir pernah di-reject ke? Saya tidak pernah. Tidak Okey, tak pernah. apa. Sekali lagi. Okay. Hai. Okey, Okay, maksudnya silakan. tak apa. Okey, maksudnya mungkin saudara Syakir tak faham apa yang saya cakap, tapi saya sudah merasai rejection dalam bidang sale lah, bukan dalam bidang cinta. Okey, dalam bidang sale ni, bila bercakap tentang rejection adalah orang kata satu kebiasaan. Bila cakap tentang kebiasaan ni, dia macam satu orang kata dah lali. Jadi untuk memastikan bahawa kita tu konsisten adalah macam mana kita counter balik kesedihan tu untuk teruskan kita punya niat untuk bantu orang memahami tentang takaful dan memahamkan mereka betapa pentingnya untuk mengambil takaful ni. Saya rasa itu saja yang cabaran saya boleh kongsi setakat ni. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Arham untuk jawapan kepada soalan cabaran kita. Seterusnya kita pergi ke soalan yang ketiga, iaitu apakah kepentingan perlindungan takaful kepada masyarakat? Dipersilakan saudara Arham. Okay, terima kasih saudara Syakir atas soalan yang yang sangat bagus bagi saya, kerana kepentingan ni ataupun orang cakap kesedaran, awareness di kalangan masyarakat adalah sangat orang kata merisaukan. Kerana macam yang saya beritahu sebelum ni, takaful ni sangat penting kerana sangat penting untuk kita apply awal-awal, sebab kerana apabila kita melambat-lambatkan, kemungkinan apabila kita nak apply nanti, kita dah tak layak. Macam saya cakap tadi, sebab yang kita tak layak, antara sebab yang kita tak layak sebab mati dan sakit. Okey.
Dalam pada masa yang sama juga, untuk pengetahuan, mereka yang masih tak tahu lagi, semakin kita extend, maksudnya kita melengah-lengahkan masa untuk apply takaful ni, umur kita makin meningkat, dan apabila umur kita makin meningkat, maksudnya kita punya, apa orang kata, risiko, biasalah dia mengikut, memang kita tak tahu bila kita mati, kan, bila kita cakap, kita tak tahu bila kita mati, kan, tapi mengikut adat dunia, mengikut adat adalah semakin tua, makin dekat nak mati. Jadi maksudnya makin meningkat umur, jadi risiko makin tinggi. Jadi apabila risiko makin tinggi, maksudnya setiap maksudnya bulanan untuk dia bayar takaful tu makin tinggi. Jadi penting, jadi sangat penting bagi saya, macam saya cakap tadi, untuk memastikan masyarakat ni memahami bahawa takaful ni lebih baik ambil awal daripada ambil lambat. Jadi penting takaful ni, macam saya cakap tadi, penting, saya bagi contoh. Okey, ada satu contoh di mana kalangan klien, kawan saya, di mana, klien kawan saya ni, dia, keluarga anak, berapa orang saya tak ingat. Tapi, isterinya tidak bekerja, suaminya bekerja, dan suaminya telah mengambil satu produk takaful hibah. Hibah ni, maksudnya, valid, ketika mati, berlaku kematian. Jadi apabila si suami ni pergi bekerja dan mengalami kemalangan dan telah disahkan meninggal dunia, maka si isteri bila bercakap tentang faraid, mesti orang cakap, "Apa nak kisah tentang takaful sedangkan ada faraid?" Kan? Memang betul, kita tak nafikan bahawa faraid tu ada. Tapi, kenapa pentingnya takaful? Saya akan, ceritakan mengenai penceritaan ni. Okey, si isteri ni dipanggil untuk, dalam sesi faraid. Okey, sudah semestinya si isteri juga ada hak. Dan bila bercakap tentang hak, ibu si suami juga ada hak, adik-beradik suami juga ada hak. Okey, jadi, saya dah tak ingat berapa, pembahagian untuk si isteri, tapi maksudnya, harta si suami tak banyak dan menyebabkan, apa yang isteri dapat tu, tak mampu untuk menanggung keluarga, keluarga khususnya anak-anak tu lah. Biasalah nak sekolah, nak makan. Jadi ibu tu memerlukan kewangan lah untuk menyara, kehidupan anak-anak. Walaupun si suami mati, hutang tetap perlu dibayar, hutang bank dan sebagainya. Jadi, inilah function, kenapa pentingnya adanya hibah. Jadi si isteri tersebut telah dihubungi oleh pihak syarikat takaful dan telah memberitahu kepada si isteri bahawa si suami, dahulu pernah apply satu hibah yang berjumlah 250,000. Jadi alhamdulillah dengan duit 250,000 tersebut telah membantu meringankan, maksudnya meringankan beban si isteri ini dapat dalam bentuk cash 250,000 untuk menyara kehidupan anak-anak. Tu saya maksudnya kepentingan. Saya cakap kenapa pentingnya ada takaful tu dalam bentuk hibah. Okey, ada satu lagi dalam bentuk sakit. Okey. Okey, saya bagi situasi yang sama. Bayangkan si suami bekerja dan si isteri tidak bekerja. Okey, si suami bekerja, pergi ke dalam perjalanan, pergi ke kerja mengalami satu kemalangan. Dan mengalami satu kemalangan menyebabkan sakit kritikal dan perlu ke hospital. Okey, jadi, bila bercakap tentang, sakit kritikal, si suami, bila sampai je suami tu, di hospital, mula-mula pihak hospital akan tanya, "Ada, apa ni, apa nama? Allah, medical card tak? Ada medical card tak?" Wah, kalau anda kata maksudnya patient tu tak sedar ke apa, dia check IC, hospital ni dia ada satu sistem, maksudnya dia tulis nombor IC, dia akan keluar.
Maksudnya dia ni ada tak medical card? Okey. Bila dia check ada medical card, jadi medical card tersebutlah yang akan membantu membayar segala perubatan ataupun rawatan di hospital tersebut. Jadi pihak isteri cuba bayangkan, andai kata si suami ni tidak memiliki medical card, si isteri yang tidak bekerja ni macam mana dia nak bayar bil rawatan hospital tersebut. Jadi itulah dua orang kata situasi yang boleh saya ceritakan mengapa pentingnya untuk ambil takaful ni dalam bentuk hibah dan juga medical card. Ah, okey. Jadi bercakap tentang plan takaful ni, mungkin ada yang cakap plan takaful yang ni lain, syarikat ni lain, syarikat ni lain. Jadi ini sebenarnya adalah atas orang kata inisiatif seseorang tu. Maksudnya masing-masing pergilah check produk takaful syarikat ni macam mana, yang ni macam mana, yang ni macam mana. Tengok yang mana kena dengan poket, maksudnya kena dengan bajet. Jadi apabila dah jumpa, teruslah apply awal-awal agar tidak menyesal suatu hari nanti. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Wallahualam, terima kasih. Okey, sekian saja soalan daripada kami. Jadi ini soalan personal lah dari saya. Kalau macam nak cakap, takaful ni dia ada had umur ke untuk orang ambil takaful ni? Okey. Maksudnya Bercakap macam mengenai maksudnya macam ni lah, macam budak-budak dah boleh ambil dah takaful. So macam tu lah. Ada had umur ke? okey, terima kasih Syakir. Mengenai soalan hak umur ni, bercakap tentang hak umur, sebenarnya dia tiada hak umur. Sebab takaful ni sebab dia ada contoh plan yang macam family. Family, contoh bayi, dia nak ambil untuk anak dia. Jadi bila dia untuk ambil untuk anak dia, mungkinlah sebab anak dia ni tak bekerja. Jadi si ayah lah yang akan membayar. Faham tak maksud saya? Jadi untuk setiap takaful ni, setiap contohlah dia ada 2 orang anak. Dia ada seorang isteri, seorang isteri dan dia ada 2 orang anak. Okey, jadi isteri dan anak-anak dia ni, isteri dia ni mungkinlah kata boleh bayar, tapi anak dia 2 orang ni yang masih bersekolah ni tak mampu nak bayar, macam mana nak ada takaful? Jadi jika nak ada juga takaful untuk anak-anak ni, jadi si ayah ni perlulah mengambil plan yang bersesuaian lah, maksudnya untuk family. Kan. Saya kena bagi tahu sebab nanti mungkin orang cakap, budak-budak mana boleh nak bayar takaful. Tapi adalah family plan. Family plan ni maksudnya dia bayar tu untuk satu keluarga. Untuk isteri dan anak-anak dia. Untuk mak ayah pun ada. Syakir faham ke? Faham. Lepas tu contoh kaedah pembayaran dia macam mana? Berbulan-bulan bayar ke? Okey. Macam mengenai kaedah pembayaran, saya tak tahu dekat syarikat lain. Tapi di syarikat tempat saya bekerja, di FWD Takaful, Ya. uh, FWD Takaful ni dia ada pelbagai cara. Maksudnya atas keselesaan pencarum tu lah. Dia ada secara bulanan, dia ada secara mingguan dan dia juga ada secara bayaran secara tahunan. Okey. Dan mengenai pembayaran tu juga boleh melalui perbankan internet, boleh secara direct debit dan boleh juga secara manual. Jompay. Ah, itu saja. Okay. Yang lain ada soalan kan? Untuk ditujukan kepada saudara Arham? Saya ada soalan kepada saudara Arham. Okey, sepanjang anda menjadi sebagai ejen takaful ni, apakah perbezaan yang nyata mengenai takaful insurans yang apa yang kita tahu yang
Tu lah, yang konvensional. Apa perbezaan nyata? Perbezaan antara dua benda tu. Okey, bercakap mengenai terima kasih saudara Aulia atas soalan yang sangat bernas bagi saya. Ah, okey, bercakap mengenai perbezaan takaful dan juga insurans ni, secara mudahnya, ah, secara mudahnya adalah yang boleh saya cakap, takaful saya tak boleh nak jelas secara detail mengenai insurans. Sebab, yang boleh saya cakap, insurans ni secara kasarnya dia adalah macam, pembelian. Pembelian. Akad. Jadi akad maksudnya akad pada orang kata sebelum, penerimaan takaful dan juga insurans tu adalah sangat penting untuk kita faham. Jadi akad yang persetujuan, ataupun unsur-unsur yang terdapat dalam insurans tu, ah, adalah tidak berlandaskan, syarak. Jadi, apa ni, seperti mana yang kalau kita tahu insurans ni ada banyak. Contohnya macam insurans, kita tak cakap pasal insurans nyawa, insurans kereta pun kita tahu ada, kan. Ada insurans macam-macam lah kan. Jadi insurans kereta ni pun sebenarnya ada yang, dibenarkan dalam Islam, ada yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi tugas kita lah untuk memastikan yang mana yang boleh ambil, yang mana tak boleh ambil. Kena kajilah, kena belajar. Jadi, apabila adanya, jelas yang tu haram, maksudnya kita kena tinggal. Apabila adanya, satu yang ragu-ragu, kan, bilanya ragu-ragu tapi kita ada yang lebih jelas halal, maka kita ambil yang halal. Okey. Jadi insurans, saya tak boleh nak bercakap dengan lebih jelas sebab saya pun tak ingat konsep dia. Tapi, mengikut pakar, kewangan yang jelas mengatakan bahawa, uh, insurans konvensional ni adalah tidak dibenarkan. Okey, mengenai takaful ni pula, macam saya cakap sebentar, sebelum ni, konsep takaful ni adalah sangat mudah di mana mereka mencarum dalam tabung atau tempat yang sama, dan apabila mencarum di tempat yang sama, orang kata apa ni orang kata, bila mencarum di tempat yang sama dan perjanjian itu dilakukan, adalah, macam saya cakap tadi, akad awal tadi. Maksudnya, klien kena faham awal lah, kalau tak faham apa maksud, takaful tu kena tanya ejen tu terus, apa maksud takaful ni? Macam mana duit itu disalurkan? Apa cas-cas yang dikenakan? Contoh, saya bagi contoh. Contoh Cik Aulia bayar RM75. Ah, tak tak RM75 tu disalurkan kepada, tabung tu. Dalam RM75 tu akan ada caj wakalah. Wakalah ni maksudnya wakil lah. Wakil ni siapa? Wakil ni syarikat takaful tu lah. Maksudnya yang menguruskan. Wakalah ni wakil lah. Syarikat contohnya apa? FWD ke, Prudential ke. Jadi syarikat tu, ah, akan ambil lah bahagian dia. Maksudnya upah. Mana ada orang nak buat, kerja free-free. Kan? Maksudnya dia ambil benda tu tak salah lah sebab dia tolong menguruskan tabung tu. Faham? Jadi, dalam takaful ni jelas. Maksudnya jelas menunjukkan ada wakalah, daripada sumbangan tu ada wakalah dan ada sumbangan yang diletakkan dalam tabung. Maksudnya tiada unsur ragu-ragu dan semuanya jelas. Jadi untuk lebih lanjut, saya rasa, semua, maksudnya semua boleh rujuk di dalam, hmm, apa ni, portal apa tak ingat dah. Dalam internet, saya tak ingat portal apa, tapi dalam takaful, syarikat takaful Malaysia atau Instagram, boleh rujuk, takaful.info, di mana kat situ menjelaskan tentang takaful dengan lebih mendalam.
Saya rasa itu sahaja yang saya boleh sampaikan daripada saya. Terima kasih kepada saudara Arham. Bagi saya jawapan tersebut sangat padat dan bernas lah. Harap kepada kawan-kawan saya fahamlah dan take note segala apa yang kita dapat malam ni. Okay, kesimpulannya takaful ni amatlah penting untuk kita ambil walaupun usia kita muda juga sekarang kan. Remaja. Okay. Dan bagi pendapat saya takaful ni merupakan satu benda yang kita kena ambil. Sebab apa? Sebab ada sebulan masa. Peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Betul tak saudara Ham? Betul, saya bersetuju dengan Cik Aulia. Terima kasih kepada saudara Ham sebab bersama kami malam-malam ini. Maaf sangat-sangat sebab ambil masa saudara Ham. Okay. Okay, sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.